A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli. Terima kasih ya. Siapa tadi yang awal Hani ya. Orang yang awal-awal menjemput apa tadi? Nita, Azmi, Hamidah, Hamzah ya. Tapi sebelum tu ada yang dah sahabat ni ya. Apa nama ni? Sadul Lazim, Rashidah Syamsuddin, Zawiyah Demiri Yati ya, apa nama, Nur Ain Najahah, Munma Isma, ada Jeremy Abdullah, Tyson Nabil. Okey. Siapa lagi tadi tu? Ramai yang dah awal tak banyak. Salimah Zakaria ya. Aisyah Aziah Dahaman ya. Siapa tu? Rohaya Ketupat Kasih, Rosana, Isha Syam ya. Bukan Isha Ida, Syikin Osman ini Jawi, Pak Din, Petapa Kenit, Zulfarid ada, Rosnah binti Jusan, Syafarid Tahir, Hafizatul Suhaila, Fauzia Osman, Ina Marzuki, Muhammad Nawawi, Amran Ibrahim, Muhammad Zurin, Abdullah Manjalarha ya. Oh, masa tak apa kecil-kecil dulu tak apa punya nama sambaran Syahdulara ni Manjalara ya. Nurul Asyikin Amir, tak apa kalau tulis saja Syahdulara, nama pena. Wati Ghazali, Roshidah Abdullah, Nurlinda Mat Ari, Zurina Maisa pun ada. Sahabat kita ni Pak Dindek, Rizal Yahya, Mok Chun. Tu dia Mok Chun Petum. Ingat Mok Chun Ketum. Marisa Mariam, Ali Sumiarti, Johnny ya, Surizan, Syamsul Kamal, Mrs. Arman Laila, Roslinda Ahmad, Siti Nur Aizat, Rukia Ismail, Mans Bigo, Saidi Lamid, Nurul Ayi, Amran Ibrahim ya, Manaf Ahmad. Manaf Ahmad ni cikgu tak apa nama Manaf Ahmad dulu. Saira Richman, Khatijah Harun, Salma Zakaria, Nur Maliana, Rosma Sitamas, Rizal Yahya, Din Trike, Alam Ahmad, Mahizun Jumalis ya, Nurkia Muskia, Intan Saada, Saidi Lamid, Faizah Yub, Nur Rashidah, penawar penyakit gastrik. Nama ya Allah, Intan semuanya. Terima kasih. Farid Dul, Rozaimi Ahmad, Jamil Abdul Ghani dan ramai lagi lah ya. 263 dalam kelas, not bad ya. So Tok Abah ucapkan berbanyak terima kasih. Dan untuk mereka yang memberi salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa maghfiratuh wa ridwanu ya. Dan tolong like dan share agar lebih ramai orang dapat manfaat daripada FB Live kita pada pagi ini. Dan kita akan bercakap, terangkan pada Tok Abah. Tok Abah nak cakap tentang bagaimana kita nak jadi orang lebih sabar agar hidup lebih bahagia dan bermakna dan lebih jadi aset kepada persekitaran masyarakat dan dunia. Jadi sifat yang kadang-kadang kita terlepas pandang untuk bentuk ya. As-sabrun jamil, sabar itu cantik ya, kata Allah ya, firman Allah, as-sabrun jamil ya, sesungguhnya sabar itu memang cantik. Memang orang yang sabar pun wajahnya cantik. Tu sebabnya Tok Bah cukup tak gemar kalau ada skrip drama, skrip filem. You ni kan makin marah makin cantik, makin ada ke orang marah makin cantik ya. Sebab marah itu sifat setan, marah yang keterlaluan, yang tak bertempat lah, yang tak ada sebab-sebab yang dibenarkan syaraknya. Tak adalah orang makin marah makin comel. Tak tahu nak kata lah ya. Tapi biasanya orang lelaki cakap untuk pada orang perempuan, you kan
kena selalu marah tau. Sebab kenapa? Sebab you kalau marah kan makin comel. Aduh, ini buat orang kadang tak nak usaha untuk memperkasa sifat sabar dan untuk mengawal marahnya, ya, ataupun mengelakkan marah. Ya, orang yang mudah marah mudah kena barah, ya, kena bedah penyakit lah. Sebabnya kata Profesor Bernard Stiegel, orang yang negatif, mudah marah, mudah dendam, mudah mengamuk, mudah benci, yang mudah cemburu melampaui batas, maka takut-takut mudah kena kanker, kanser dan penyakit-penyakit berat. Because bila kita bersangka buruk, fikir buruk, negative thoughts, ya, akan jadi asbab kita immunity system kita lemah. Gitu, ya. Itulah kata-kata pakar, ya, atau apa nama, masih ingat lagi. Baik, so program kita bagi ni, FB Live kita bagi ni bertajuk Jom Perkasa Sabar, ya. Jom perkasa dan bentuk sifat sabar, didik sifat sabar dalam diri kita untuk hidup lebih bermakna, untuk lebih bahagia, untuk jadi estet yang lebih hebat lah, insyaAllah, ya. Ini topik biasa, tetapi kena diperingatkan dari masa ke masa. Untuk siapa? Untuk yang bercakap dan untuk yang sudi mendengar, ya. Okey, dan program kita seperti biasa dibawakan oleh tiga sumber. Pertamanya, tiga identiti. Pertama oleh webinar menjadi pemimpin cemerlang secara magical yang akan dikendalikan pada 30 Mac, ya. 30 Mac pula, 30 November, Selasa depan, ya, Selasa depan. Masa dah singkat sebab itu Abah terpanggil hari Rabu ni untuk membuat FB Live, untuk kata tu mewawarkan program dah hampir. Kemarin dulu Tok Abah buat program ni, dia punya komen pin lewat datang dia punya kata tu link untuk join. Ramai orang bertanya, so mudah-mudahan pagi ni ramai yang beritahu orang lain, beritahu kawan-kawan yang yang layak ataupun wajar untuk join program kita. Program menjadi pemimpin cemerlang, dan Nabi berpesan kita ni semua adalah pemimpin. Anda dan Tok Abah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tapi mudah-mudahan untuk para pemimpin ni, penyertaan anda ditaja oleh agensi majikan, pihak swasta, pihak kerajaan, pihak wakil rakyat yang baru dia lantik. Siapa-siapa tak kisahlah, ya, ataupun sponsor sendirilah. Ya, ini untuk siapa ni? Untuk, of course lah, untuk CEO, untuk head of department, untuk ketua jabatan, untuk supervisor, untuk penyelia. Betul tu. Lagi, cikgu-cikgu semua adalah pemimpin. Dan kalau cikgu berubah, bukan sekadar jadi pendidik, tapi jadi juga pemimpin dan juga kadang pengikut, wow, anda akan lebih jadi aset yang lebih berharga dan bermanfaat kepada dunia. Pelajar-pelajar, yes, ya, bukan mesti ketua pelajar aja, semua pelajar adalah pemimpin. Pelajar sekolah menengah, IPT, mak ayah, ya, hantar anak-anak anda untuk program ni. Mudah-mudahan mereka ada head start ataupun mereka ke depan berbanding sahabat-sahabat mereka yang lain, untuk pimpin diri dan pimpin orang lain. Sebab Tuhan akan pesan, pimpin diri dulu sebelum sibuk nak pimpin orang lain. Pimpin diri dengan ilmu, dengan amalan, dengan perbuatan, dengan kata tu walk the talk, cakap serupa bikin, and then sampaikan pada orang lain. Barulah jadi pemimpin yang berwibawa dan cemerlang dan magical. Sebab doa seorang pemimpin antara doa yang Allah kabulkan, Allah buka hijab. Ya, doa mak bapak, doa pemimpin yang adil, doa musafir, doa orang dizalimi, doa orang berpuasa, doa, ya, orang yang sakit, doa semasa hujan lebat, musa dan sebagainya, semua diaminkan oleh malaikat, dimakbul Allah, ya. Betapa hebatnya, ya. Dan program kita juga dibawa tolong dia, please, ya, untuk semualah orang yang nak membangunkan sifat kepemimpinan kita, semua orang, ya, kita come over, it is berbaloi. Atau akan kongsi, ya, bagaimana nak kenal potensi diri kita sebagai pemimpin, apa kesilapan-kesilapan lazim pemimpin. Itu penting. Kita kena start daripada di mana silap aku, di mana kelemahan aku, di mana aku punya blind spot dalam memimpin diri dan memimpin orang lain. Yang kita kadang tak perasan. Kalau tak datang kursus, kita tak perasan, ya, tak nampak, ya, aku ada masalah ni rupanya. Ya, aku gagal pimpin diri aku, ya, aku sebagai pemimpin kena bermula dengan
seorang pengikut yang baik. Awak nak jadi imam tapi tak tahu nak jadi makmum, tak layak, tak layak. Ya, nak jadi imam kena faham, tahu cara jadi makmum. Ya, jadi makmum pun tak pandai nak jadi imam, mana mungkin, ya. Gitu. Dan program kita juga dibawakan oleh Premium Chocolate, ya, minuman lazat dan berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan, diformulasikan dengan kasih sayang dan dinikmati dengan riang. Mudah-mudahan, amin. So kita rasa kenyang, bermotivasi, bersemangat, bertenaga dan lawas perut insya-Allah. Tok Abah dah mengamalkan 3 bulan kot. Nampak, ya, nampak dia punya impak positif, ya. Pagi-pagi pun dah nampak ceria. Tok Abah tidur malam tadi pukul 2.30 kot. Tapi pagi ni sebab dah kena baru 2-3 teguk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ya. Baru 2-3 teguk Premium Chocolate dah nampak. Memang dia punya impak memang pertama sedap. Yang keduanya dia merangsang, ya. Rasa panas badan seronok. Ya, dan cuba dulu, cubalah. Tak suka jangan beli lagi minum lagi. Tapi kalau insya-Allah akan tertawan. Minum secawan insya-Allah tertawan. Ya, dan membawa khasiat. Dan sebenarnya membawa rentetan perubahan positif. Bukan benda ni ada magic terus buat awak bertenaga, ke kurus kering, bukan kurus lah, handsome, turun ke dalam. Yes, kalau kita minum benda ni dengan rentetan perubahan yang positif, perubahan secara berpackage 360, insya-Allah anda akan jadi orang yang lebih positif, lebih baik, lebih slim, lebih handsome, lebih ceria, insya-Allah. Bukan benda tu minum terus berubah dah. Itu bohong tu. Dan yang ketiganya, program kita pagi ini dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai duta tabung korban, kita menabung bulanan secara online untuk dapat menjalankan ibadah korban tahun ini. Korban di negara kita lebih afdal, ya. Korban kat mana satu dunia pun boleh, tapi lebih afdal di tempat sendiri. Mungkin mahal sikit, sebab bila kos haiwan korban tu mahal di negara kita, ya, berbanding dengan Bangladesh, ya, Pakistan, India, Cambodia, kan. Itu memanglah murah tempat dia orang. Jadi korbannya murah tapi afdal. Bukan tak boleh buat korban di luar negara, boleh. Tapi lebih aula kata para ulama yang tak rujuk. Dan tabung korban ni syarah panel syarahnya ialah Ustaz Al-Ta'ah. Dan sistem pengumpulan ataupun penabungan dipantau atau diluluskan oleh bank negara. No hanky-panky, ya. Dan daging pengkorban akan sama-sama diedarkan seluruh negara oleh rangkaian Hypermarket Maidin. Subhanallah. Ya, jom tahun lepas pun tak apa berkorban dengan tabung korban. Jom kita menabung sambil menjalankan ibadah korban. Seronok, ya. Dan pahala kita akan dapat seperti berapa banyak bulu atas badan bahagian yang kita korbankan tu. Badan dan kalau lembu 1/7 kan, kalau kambing seekor. Alright, okay. Topik kita, jom perkasa sifat sabar. Dan janganlah ada orang aku memang sabar. Ya, memang ada orang by nature memang sabar, ya. Tok Abah masa muda-muda dulu bukanlah tak sabar, tapi ialah adalah limitasi yang agak threshold level dia tak tinggi. Tapi makin tua Tok Abah pesan, kena tingkatkan threshold ataupun stamina untuk tidak sabar tu. Ya, mudah-mudahan, ya. Dulu masa muda-muda kau kacau aku 3 kali siap kau. Aku hilang sabar kan, kau kacau aku lebih dari 3 kali. Tapi bila dah dewasa, kalau orang kacau saya kacau Tok Abah 1000 kali kot, barulah kita mungkin melenting ataupun tak sabar. Mudah-mudahan gitulah, ya. Sabar itu indah. Sabrun jamil, ya. Dan syukur pada anda yang telah dapat bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan masuk taman syurga ni. Itu sebabnya kena like dan share dan beritahu orang lain. Jangan awak je yang masuk taman syurga. Orang lain kadang tak perasan pun kewujudan taman syurga kita di sini. Mereka pun terdapat masuk, ya. Kita bantu orang lain masuk taman syurga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk syurganya, ya. Barang siapa di dunia sibuk selalu masuk ke taman syurga, yakni majlis ilmu, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurganya. Kita tak tahu amalan mana yang akan tolak kita ke syurga. Yang berkata para ulama, mungkin sebab kita masuk taman syurga, majlis ilmu macam ni, kita menjadi mudah-mudahan salah seorang dari penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin.
Alright, untuk cemerlang di dunia kena ada ilmu, cemerlang di akhirat kena ada ilmu. Untuk cemerlang dunia dan akhirat kena ada ilmu. Bukan ilmu yang menyebabkan kita jadi hebat, tapi yang mengamalkan ilmu dengan istiqamah, ya, mengubah tabiat-tabiat yang buruk menjadi yang mahmudah. Sebab tabiat terbentuk dalam 40 hari. Ya. Semalam Tok Abah dapat pesanan kiriman daripada adik Tok Abah. Dia kata apa? Tok Abah suka lah yang dia kata-kata sharing dia. Berdoalah agar diberikan mata yang sentiasa melihat kebaikan orang, hati yang sentiasa memaafkan, dan fikiran yang melupakan keburukan orang lain. Sebab untuk maju ke depan, kita kena belajar untuk lupakan bakti kita, khidmat kita, kebaikan kita pada orang lain. Ya, tapi sentiasa ingat bakti orang, kebaikan orang kepada kita. Ya, jangan lupakanlah dosa orang, ya, keburukan orang terhadap kita, tapi jangan sampai lupa keburukan kita pada orang lain. Ya, mata kita biarlah jadi mata lebah, bukan mata langau, melihat kebaikan orang lain. Dan untuk memastikan hati kita mudah memaafkan, justru jadi lebih sabar, isu kita gini, untuk memastikan hati kita hati yang sentiasa memaafkan orang. Bukan tunggu raya, bukan tunggu 1 Muharram, bukan tunggu hari-hari hari bapa, hari ibu, hari kanak-kanak, hari mertua, hari jururawat, hari setiausaha, hari belia. Bukan tunggu hari-hari tertentu, tapi kita maafkan semua orang hari-hari. Kehebatan dibentuk tiap-tiap hari. Leadership, kepemimpinan dibentuk setiap hari. Every day. Justru anda dan Tok Abah, semalam Tok Abah memberi motivasi kepada sekumpulan manusia, tak payah sebutlah, ya. Tok Abah tanya selepas hari kedua, berapa orang malam tadi sempat solat taubat? Daripada peserta yang ada, seorang kat tangan. Sedih Tok Abah, ya. Sebab Tok Abah pesan, jangan lupa solat taubat tiap-tiap malam sebelum tidur, untuk transformasi diri. Sebab kita semua tiap-tiap hari melakukan dosa dan kesilapan. Jadi, ya, bayangkan setiap hari anda mungkin hari yang terakhir, jom kita solat taubat sebelum tidur. Sebab Hasan Basri pun pesan, semua masalah kehidupan, ya, dapat dirungkai dengan solat taubat, dengan bertaubatlah. Ya, bersabit dengan hujah pada surah An-Nur ayat 10. Ya, jadi itulah dia dah pesan. Lupa siapa berapa orang dapat maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam, bukannya sekali-sekala. So adalah daripada ramai depan Tok Abah tu adalah 2-3 orang kat tangan. Syukurlah, ya. Mudah-mudahan perbincangan jadi asbab orang lain berubah, ya. Sebab kita tak boleh ubah orang pun tak boleh ubah kita kena ubah diri kita, ya. InsyaAllah step by step and consistent, tabiat terbentuk dalam 40 hari. Tajuk kita pagi ni untuk mereka yang baru join ialah sabar itu indah. Jom kita memperkasa sifat sabar agar lebih bahagia dan hidup lebih bermakna, insyaAllah, ya. Dan please like dan share agar lebih ramai orang dapat join. Sekarang ada 495 orang dalam taman syurga kita. 502 orang. 502 orang naik. Dia terusnya like dan share. Tok Abah ingat, ya, kata-kata yang Tok Abah dah sebut sejak minggu lepas. Ya, kata Bruce Lee, aku bertarung. Aku bertarung, ya. Aku berlawan dengan diriku sendiri untuk berubah setiap hari. Aku berlawan dengan diriku sendiri untuk berubah setiap hari. Sebab ini Nabi bersabda, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So untuk keep on changing positively, awak kena bertarung dengan nafsu, dengan sifat buruk, dengan malas, dengan kelecehan, dengan bertangguh-tangguh, dengan berbagai-bagai sifat yang negatif yang menarik kita ke belakang. Ya, sebab ingat, setan ada ambil MC buku Tok Abah yang terakhir, ya, yang ditulis, yang diterbitkan 2 tahun lepas kot. Ingat, syaitan pernah ambil MC, oleh kerana setan tak pernah cuti yang menghasut, menggoda, memujuk kita secara subliminal untuk jangan berubah, untuk marah, untuk negatif, untuk sangka buruk, untuk rentetan perkara negatif. Ingat, kita lebih kuat, ya. Setan telah berjanji akan kacau kita sampai kiamat, tapi Allah berfirman, ya, engkau cubalah kacau.
Aku izinkan bagi peluang kau kacau, tetapi kau tak akan kacau. Terdapat kacau orang yang beriman, orang yang sabar, ya. As-sabrun jamil, ya. Sabar itu cantik. Baik, so apa nama kata-kata yang Tok Abbas nak share. Sebenarnya buat baik macam nak mati esok, kata Umar Al-Khattab tentang tu. Buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Mahatma Gandhi memetik, mungkin kata Umar, apa kata Mahatma Gandhi? Live as if you were to die tomorrow. Hidup macam kau nak mati esok. Learn as if you were to live forever. Itu Mahatma Gandhi punya kata-kata. Berbeza sedikit dengan Omar, tapi implikasinya mungkin ada paralel, ada keserasian. Omar kata buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Mahatma Gandhi kata hidup, ya, macam bukannya buat baik, hidup, artinya hidup ni kita macam nak mati esok. Jadi kalau hidup kita mungkin mati esok, apa nak buat? Nak buat baik hari ni, nak minta maaf hari ni, nak memaafkan hari ni. Gitulah maksudnya. So, dan bekerja macam kita nak hidup selama-lamanya. Learn. Dan untuk bekerja dengan lebih hebat, untuk jadi legenda, kan tak apa pernah sebut, kalau awak kerja ikut KPI, ikut arahan, ikut peraturan, awak akan jadi pekerja mahir. Tapi kalau awak bekerja untuk dapat kepuasan hati, untuk dapat self-satisfaction, anda akan jadi legenda, jadi legend. Jom anda dan Tok Abah usaha untuk jadi legenda. Legenda ni apa? Orang kenang, ya. Kalau hidup, masa dia hidup, orang sonok. Masa dia mati, orang tangisi. Tindak tanduknya diteladani. Kata-katanya diingati. Itu legenda. Tak boleh ke? Boleh. Tok Abah ingat kata-kata atuk Tok Abah. Ya. Nenek Tok Abah. Mereka legenda lah dalam hidup saya. Ya. Dalam hidup ramai anak cucunya. Ingat kata-kata mak Allah yarhamha, ibu saya pernah mengajar, ya, cakap pesan, ya, sampai sekarang masih ingat. Ya, buat apa pun terbaik, jangan kacau orang, tak mampu nak kacau orang, tak mampu nak tolong orang, jangan kacau orang. Itu pesan ibu Tok Abah, ya. So tak akan kalah orang yang merendah diri. Sentiasa akan menang. Padahal nampak merendah diri macam kalah, ya. Tidak akan kalah orang yang merendah diri. Ya, pesanan Allah yarhamha. Itu bersebutan betul. Kata guru Tok Abah, bukannya Allah yarhamah. Tak betul. Tapi itu kegunaan biasa. Itulah. Jom kita biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Allah yarhamha. Untuk orang perempuan, ya. Barulah betul. Alang-alang kita masuk majlis ilmu. Okey? Baik. Okey. So, yang kita sibuk nak betulkan diri pasal apa? Sebab innallaha jamil yuhibbul jamil. Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Dan sabar itu as-sabrun jamil. Tengok, kita ambil nasihat yang simple tapi deep, ya. Allah itu cantik, Allah suka kecantikan. Habis kita kena berhias lah, betul. Berhias itu penting. Sebab Tok Abah pagi ni duduk kat rumah je pun, tapi tengok pakai batik kau. Pakai batik, berambut remos, berjambul. Cerita seniman bujang lapuk. Ya, kau ni pun lupa, ya, kan, cakap apa Tok Abah cakap ni. So Tok Abah sengaja pakai baju batik, ya. Hari ni hari Rabu, patutnya hari Khamis, tak apa. Sebab hari ni Tok Abah bukanlah rest day, tapi buat kerja dari rumah. Dari rumah ke daripada rumah lah, ya. Ada kata dari. Cikgu kat rumah ni, Tok Mak dia cikgu kan. Dia pensyarah, bukan pensyarah bahasa, pensyarah sosiologi, tapi boleh lah, boleh pakai kot. Alright. So, innallaha jamil yuhibbul jamil. Dan itu kata apa nama yang sangat hebat lah, ya. Hadis Rasulullah SAW. Ya. Kata Albert Einstein dalam konteks yang berbeza tapi sorok, ya, berkaitan dengan secara umum lah, ya. Hanya dua cara untuk menjalani hidup anda. Kata Albert Einstein tahun 50-an. That was about 70 years ago. Umur Tok Abah lah. Hanya ada dua cara untuk menjalani kehidupan. Kata Einstein. Mungkin ada 1001 cara menjalani hidupan. Tapi untuk beliau ada dua cara. Dia orang sains. Yang pertama adalah seolah tidak ada keajaiban.
Tidak ada keajaiban dalam hidup ni. Semua ikut practical, logic, ikut sains, ikut apa nama kata tu, hakul yakin, ainul yakin. Apa aku lihat, aku yakin. Yang pertama adalah menjalani kehidupan seolah tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah seolah semuanya adalah keajaiban. Wah, tu orang sains yang cakap. Sebenarnya Tok Abah bila Tok Abah ni orang sains ya. So bila fikir balik, jom kita ambil yang kedua. Ya, sebab hidup kita ni penuh magic. Jadi kalau kita sabar kan, ya Allah, takkan rugi orang yang sabar. Dan sejak kecil Tok Abah umur 6 tahun dah dengar kata-kata, ya, orang tamak selalu rugi. Orang sabar selalu akan dapat membahagi-bahagilah, artinya akan orang jadi orang hebat lah. Ya, orang tamak selalu rugi, orang yang sabar pasti akan berjaya lah, insyaAllah. Ya, sebab as-sabrun jamil. Ya, semua hidup kita magical. So Tok Abah dulu pernah cerita kat you all, bila Tok Abah tanya pelajar-pelajar dalam camp kan, budak-budak lah, camp sekolah hujung tahunnya, ada pelajar sekolah. Bila sampai kita kalau camping ni, ada camp hujung tahun tu, kita akan pecahkan pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Kita tak campurkan sebab dia punya kemampuan, aras pemikiran, pengalaman berbeza. Tapi bila sampai bab Tok Abah yang bagi motivasi, kita campurkan. Mungkin 300-400 orang pelajar depan Tok Abah. Tok Abah begitu bawa satu pasu bunga, ya, pokok bunga. Apa yang you tengok? Nampak? Siapa nak tolong respon? Ramai angkat tangan. Nampak pokok bunga, cikgu? Betul. Nampak warna hijau, cikgu? Betul. Ada seorang pelajar sekolah menengah. Nampak ada klorofil, cikgu? Wih, nampak klorofil. Macam mana nampak klorofil? Tu daun hijau klorofil, cikgu. Nampak proses fotosintesis, cikgu? Ada orang dah dapat idea. Proses fotosintesis, bagaimana nampak pokok mencipta makanan, ya. Sebab daripada klorofil itu menggunakan cahaya matahari dan sebagainya akan mencipta makanan melalui fotosintesis. Sintetis melalui cahaya foto kan. So itu kata bagus. Tapi ada seorang pelajar, tak salah Tok Abah, 10 tahun lah, dah jam 4. Dia angkat tangan. Cikgu. Dia duduk lah. Budak-budak comel kecil je. Budak lelaki. Ya. Cikgu kata, okey, apa yang awak nampak? Saya nampak. Dia terdiam. Saya nampak kehebatan Allah, cikgu. Boy, budak ni betul ke tak betul ni? Tok Abah terpanjat dengan jawapan itu. Tu jawapan ulama tu. Tu jawapan orang ada PhD tu. Ya, dia nampak kehebatan Allah. Cikgu tunjukkan satu pokok dalam pasu, pokok hijau lah. Ya, tak ingat pokok apa. Dalam pasu dia kata dia nampak kehebatan Allah. Orang lain nampak hijau, nampak pokok, nampak mungkin oksigen. Walaupun tak nampak, tapi dia mungkin sebab belajar kan ilmu, maka nampak oksigen keluar, mungkin karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Budak sains, ya, hebat. Tetapi ya, cikgu, saya nampak kehebatan Allah, cikgu. You know what happened? Tok Abah terus seluk poket, keluarkan RM20. 20. Ya, RM20 bagi kat budak ni. Budak lain semua tepuk tangan. Dia nampak kehebatan Allah daripada pokok yang Tok Abah pamerkan. Kan luar biasa tu. Ya, kan luar biasa. Magic, ya, nampak magic. Ya, budak itu nampak kehebatan Allah. Ya, daripada pokok. Anda dan Tok Abah bagaimana? Yang bukannya umur 10 tahun, yang umur 10 campur 10, 20 campur 10, 30 campur 10, dan Tok Abah kena 10 7 kali. Kadang tengok luar tak nampak kehebatan Allah. Ya, tak nampak pokok, tak nampak kehebatan Allah. Nampak angin pagi ni, Tok Abah tengok awan cantik, ya. Burung keluar pagi-pagi. Burung keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar, tapi terus keluar yakin untuk cari makanan. Sebab burung yang tak ada otak pun yakin keluar akan rezeki yang Allah turunkan. Dia confident. Dia keluar, dia tahu petang balik kenyang. Burung yang tak ada otak dan anda yang Allah berikan pemikiran, ya, you are given conscience and the mind and the iman and the energy and all the X factors dalam diri kita, takkanlah kita tak nampak keajaiban dalam kehidupan ini. Betul lah kata Einstein. Ya, tapi untuk mengeluarkan keajaiban kena ada sifat sabar. Kena ada sifat sabar, ya. Apa kena mengena keajaiban dengan sabar? Untuk jadi hebat, jadi magical, awak kena gigih. Kena paksa diri.
kena istiqamah. Jadi kena sabar. Kena sabar, kena istiqamah. Sesuatu tabiat terbentuk dalam 40 hari. Doakan orang lain 40 hari betul-betul. Kita akan sayang pada orang kita doakan. Orang kita doakan akan sayang kat kita. Wow. So kena sabar. Ya, Tok Abah pernah tanya pada Allahyarham Ustaz Harudin, Ustaz, ya, kita dah doa macam tak makbul Ustaz. Ya, takkan nak terus berdoa sampai bila Ustaz? Fadlan Kamsah bertanya kan, kononnya pandailah soalan tu. Tapi kita tanya bukan sebab nak tunjuk pandai, sebab nak tahu. Sampai bila kita kena berdoa? Allahyarham menjawab, mungkin dalam perancangan Allah, Mawaf Fadilah, Allah akan makbulkan doa kamu selepas berdoa selama sebanyak 100 kali. Sebab Allah amat kasih hambanya, memohon padanya. Salah satu benda yang Allah suka sangatlah dengan rintihan dan doa hambanya. Dan orang yang kurang berdoa, tak berdoa, orang yang sombong. Itu ulama pesan tu. Allah mungkin kata, mungkin rancang kat Lauh Mahfuz, kamu kena dalam 100 kali. Kamu berhenti kat 99, maka kamu tak dapat. So teruskan. Soalan kedua yang Tok Abah tanya juga ialah kita orang buat silap, kita disuruh maafkan, kita maafkanlah. Tapi dia ulang sampai bila nak maafkan orang, Ustaz? Kita pun ada stamina, ada limit, ada kata orang tu had. Beliau menjawab dengan sangat bijaksana lah. Orang ulama besar, ya. Allahyarham menjawab, selagi kita hendak Allah ampunkan dosa kita yang kita ulang, dia naikkan suara. Ya, kita pun buat kesilapan banyak kali diulang-ulang. Kadang lewat semayang, tinggal semayang, ya, membohong, tengok benda yang tak bukan buat dosa tiap-tiap hari, kita ulang-ulang. Allah pasti akan ampunkan selagi kita bertaubat dan minta ampun. So selagi kita mau, kita berharap Allah ampunkan kita, kita kena belajar untuk memaafkan orang lain. Kita nak Allah ampunkan kita, tapi kita tak belajar untuk memaafkan orang lain. Mana acinya? Dalam kelas kami masa tu memang tak ada aci. Semuanya laki-laki. Tak ada aci. Mana acinya? Kami pun Tok Abah senyum. Tok Abah ni suka fikir cara kartun. Betul. Dalam hati dia tak jawab dalam kelas. Tapi memang betul. Kelas kami ni tak ada aci. Memang tak aci. Kita buat lawak bodoh pun awak tak faham. Bencilah. Ya. Okey. Baik. So, sambung balik. Ya, untuk mereka yang baru join sesi kita pagi ni, kita berbincang tentang sabar itu cantik. Jom perkasa sifat sabar untuk jadi hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat, insyaAllah lebih bahagia. Alright, let's move on. So sebenarnya bila Nabi bersabda sabar itu separuh daripada iman, sangat tepat. Ya. So dalam surah Al-Baqarah ayat 153 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Luar biasa. Ya. Dan satu lagi kata-kata mutiara yang Tok Abah cukup suka, yang sangat bernilai berharga. Kegagalan itu cara Allah mengatakan, bersabarlah. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untuk engkau. Bila Allah belum bagi lagi, kita dah cuba gagal. Cuba gagal. Bila Allah tak beri kita apa yang kita usahakan, itu tanda Allah nak berikan yang lebih baik. Yang lebih baik. Itunya kegagalan itu cara Allah mengatakan, bersabarlah. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untuk engkau. Ya, Allah tak beri apa yang kita mahu, Allah beri apa yang baik untuk kita. Ya, so dan Tok Abah terkesima dengan kata-kata Umar Al-Khattab. Aku mencari segala bentuk rezeki dalam dunia ini, tapi aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Siapa kata? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih indah, yang lebih baik daripada sabar. Wow. Magic ya? Lebat ya? Tok Abah suka dengan kata-kata itu. Ya. So, sabar itu bermacam-macam. Ya. Sabar itu bermacam-macam. Sabar, apa kata ulama? Sabar, sebenarnya Ali Abu Talib radhiyallahu anhu yang kata, kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak engkau ingini, dan sabar menahan diri daripada sesuatu yang kau ingini. Itu kata Ali. Apa yang kau ingini, kau kena sabar. Apa yang kau tidak ingini pun, artinya dapat hujan, dapat bencana, dapat mena pun, kita kena sabar. So, kadang kita sabar dalam beribadah, kata ustaz-ustaz kita, asatizah.
apa ni, bersabar masa diuji, bersabar masa beribadah, ya, masa melakukan ibadah. Ya, tak sabar ke nak sembahyang, nak tahajud, nak duha, kena sabar, ya, kena tenang, kena paksa diri, kena ada kesabaran, ya, dan kena ada kesabaran bila menerima habuan dari Allah. Bila dapat rezeki melimpah ruah, sabar. Jangan kata orang tu membabi buta, apa ni, menggunakan shopping bagai nak rak, macam tak ada hari esok, tidak pula menyimpan, tidak pula bersedekah, tidak pula berinfakkan rezeki kita. Itu kena ada sabar dalam menerima nikmat Allah. Dalam menerima nikmat pun kita kena sabar. Oi, sabarlah. Ya, jangan macam kata ayah atau bapa atau abah dia kata apa? Jangan macam rezeki rimau. Kau ni macam rezeki rimau, dapat rimau, dapat makan dia ngap sampai habis. Itu artinya macam dapat rezeki rimau. Artinya tak simpan pun, tak menyimpan. Buaya simpan tau. Buaya kalau dia dapat mangsa, dia simpan sampai busuk sikit. Tak apa pun pernah baca dulu. Tepat tak tepat, kena rujuk balik ya, Google ya. Itu sebab ada sebuah lagu ya. Takkan buaya menolak bangkai. Tak ingat lagu tu. Normandiah dengan Aziz Jafar. Ya, tapi salah satu bait lirik itu ialah takkan buaya menolak bangkai. Rupanya buaya suka makan bangkai. Dia tak makan benda fresh. Sebenarnya dia bunuhnya, dia tangkapnya mangsa, baik kijang, baik orang, baik apa, dia simpan dulu kat lubuk dia sampai jadi apa nak busuk sikit, barulah dia makan. Dengar khabar gitulah. Cuba jangan terima cakap tabah terus sampaikan ke orang. Ya, tabayun, cek Google. Bila kamu menyampaikan apa yang kamu dengar tanpa tabayun, sama macam berbohong. Takut-takut maklumat yang Tok Abah cakap tak tepat. Maklumlah ingatan orang tua, belajar sejak umur kecil sampai ke umur 70, mana boleh ingat semua. Kadang-kadang fakta yang kita sampaikan itu tak tepat. So, tabayun ya, check it out. Berdoalah agar Allah mendengarmu. Bersabarlah kerana Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Ini kata ulama. Berdoalah, Allah mendengarmu. Ud'uni astajib lakum. Engkau doa, aku berkenan. Ya, bersabarlah kerana Allah akan menjawab ataupun mengabulkan doa kita tepat pada waktunya. Itu yang kata Allahyarham Musa Arundin. Muhammad Fadilah, kamu minta. Mungkin selepas 100 kali kamu berdoa dan minta, Allah akan kabulkan. Jangan berhenti baru 60 kali. Tak apa punya soalan. Dah banyak kali doa tak? Dah banyak dah. Puluh-puluh kali. Ya, teruslah berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Tanda kita rasa rendah diri. Sebab la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tak ada daya upaya kita kecuali dengan pemberian Allah, bantuan Allah. Ya, so keep on berdoalah. Ya, terus. Sebab Allah dengar kita. Ud'uni astajib lakum. Bersabarlah. Kerana Allah akan menjawab doa kita itu tepat pada waktunya. Rezeki tak salah alamat, tak salah masa. Ya, jodoh tak salah alamat, tak salah masa. Malaikat maut tak salah alamat, tak salah masa. Faham ke faham? Faham. Ya. So, ada kata seorang ulama, ketika kamu terpancing untuk kehilangan sabar, kalau kamu diuji, terpancing untuk kehilangan kesabaran terhadap seseorang, cuba fikirkanlah betapa Allah telah bersabar terhadapmu sejauh ini. Wow, I love this one. I love this one. Tok Abah suka dengan kata-kata ini. Ketika kamu terpancing atau kamu tergugat ya sampai nak hilang sabar terhadap seseorang, cuba fikirkan betapa Allah telah bersabar terhadapmu sejauh ini. Allah sabar dengan karenah kita, dengan ketanjuran kita, dengan kurang ajar kita, dengan leceh kita, dengan kesilapan kita, dengan dosa kita, dengan macam-macam. Mudah-mudahan kita semua beringat dan beringat ya. Okey. Ya, ingat program kita ni dibawakan oleh webinar Menjadi Pemimpin yang Cemerlang secara magical 30 November Selasa depan. Jom join untuk semua pemimpin, untuk cikgu, untuk AJK Masjid Surau, AJK PIBG. Come on, ya, minta pihak mereka yang berkaitan sponsor. Untuk para pemimpin, pelajar, untuk pelajar IPT, untuk cikgu-cikgu, untuk kaunselor, untuk semua pemimpin lah. Ya, come. This is very interesting, seronok dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Tok Abah excited nak share ya. Tips untuk jadi pemimpin ya dan sebagainya. Sama-sama kita maju ke depan sebab kita semua adalah pemimpin. Ya, okey. So, satu lagi kata mulia, kata mutiara yang Tok Abah suka sangat.
Berusahalah dengan sebuah harapan yang kamu impikan dan dampingilah usaha tersebut dengan kesabaran dan keikhlasan. Ya, kena sabar. Ya, berlian dicipta, dibentuk oleh Allah melalui pressure, tekanan yang kata orang pakar berjuta tahun. Tekanan itu ke atas karbon, akhirnya jadi berlian, jadi diamond. Jadi nak bentuk diamond, nak mencipta diamond atau berlian itu kena sabar bertahun-tahun, juta tahun. Jadi awak pun belakang parang kalau diasah lagikan tajam, peribahasa Melayu. Not bad. Belakang parang jika diasah lagikan tajam. Bagus. Artinya belakang parang yang tumpul boleh buat jambatan. Ya, tetapi kalau asah dengan sabar. Air kalau menitik atas batu, batu lekuk tau. Air menitik mana boleh ada kesan pada batu. Air menitik atas batu bertahun-tahun akan ada lekuk, ada kesan lekuk. Mengajar anak-anak macam menulis atas air, ya. Senang ingat, senang hilang. Mengajar orang tua macam menulis atas batu. Tulis nama atas batu, kata Allahyarham Sudirman, ya. Tulis nama atas batu. Kalau pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu, ya. Tok Abah memang penyanyi yang luar biasa, tapi dah gantung suara malah nak nyanyilah, ya. Kesian, ya, kat Datuk Jamal, ya. So kalau tidak dia susah nak dapat projek, ya. Kesian. Okey, so adik-adik ya, tolong, ya. So ini satu lagi kata-kata hebat daripada surah Az-Zumar, ya. Bukan kata-kata lah, firman Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Ya, innama yuwaffas sabirun, ya, sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tak ada had, ya. Allah yang tahu dia punya limitasi. Okey, so itu sebabnya just to wrap up lah, ya. Sebab Tok Bah rasa tak selesa sikit ni, ya. Pagi-pagi kan. So cuba nak wrap up dengan hari ni tanda-tanda orang tak sabar, simptom orang tak sabar. Besok kalau panjang umur, Tok Bah akan kongsikan bagaimana cara, ya, kita untuk membentuk kesabaran. Apakah tanda-tanda orang tak sabar? Of course lah, biasalah kan, mudah sentap, cuai dalam melakukan ibadah. Dia tak sabar kalang kabut, ya Allah, tomak ninahnya kalang kabut, ya, lepas sembahyang zup terus, tak ada zikir, tak ada doa, jalan, padahal doa atas tika sembahyang selepas solat diaminkan malaikat. Cuai dalam melakukan ibadah, tak sabar, ya. Mendengar untuk berdebat, bukan mendengar untuk belajar, untuk faham, tapi untuk balas balik, untuk melawan balik, untuk berdebat. Itu tanda orang tak sabar. Mudah sangka buruk, menilai sebelum mengenali. Tak kenal, aku tahu Fadil Kamsah tu, aku tahu. Kau dah pernah pergi rumah dia ke? Tak pernah lah. Kau pernah bermusafir dengan dia ke? Tak pernah lah. Kau pernah duduk bersama dia ke? Tak, aku tak pernah. Tapi aku dengar lah orang cakap Fadil Kamsah. Menilai sebelum mengenali, ini tanda orang tak sabar. Memang geng setan, ya. Memang geng setan. Orang tak sabar ni pemeran geng setan. Sebab setan tu memang tak sabar, ya. Sebab dia debat daripada api, tak sanggup beratur atau tunggu lama. Ni sekarang kan zaman beratur ni kan, dalam PKP ni kena beratur. Nak masuk bank beratur, nak beli barang beratur, nak beli pisang goreng kena beratur kat tepi jalan tu, ya. Tok Bah tengok, bagus orang sabar, ya. Tak sanggup beratur atau tunggu lama, mudah stres bila tak selesa, rasa terseksa bila menunggu, suka potong cakap orang. Ini pun orang tak sabar. Banyak nervous energy, tangan si gerak-gerak, kaki gerak-gerak, rasa malah bila orang kata, orang menegur, orang kata, orang kritik tu sebenarnya teguran dari Allah. Teguran yang baik-baik lah, ya. Sentiasa buat perancangan yang ekstra rapi dalam semua hal. Ini pun dia kadang-kadang memang orang yang sabar lah tu kan, semua nak buat sendiri. Ini kerana dia tak sabar, tak nak mendelegasi, ya. Lepas tu tak boleh tolerate orang yang slow, orang-orang yang Tok Bah kaji tak mesti betul, ya. Orang lahir bulan 4 kadang tak berapa sabar, orang lahir bulan 12 kadang tak berapa sabar. Dia memang kadang tak berapa sabar, dia nak cepat je.
Dan kadang orang tak sabar ni membesar-besarkan perkara yang remeh-remeh. Ya. So hari ni kita sanitize hati, sanitize minda, sanitize tindakan untuk lebih sabar. Besok ya, besok Tok Abah akan bincang bagaimana kita nak untuk kesabaran. Besok kalau panjang umur insya-Allah ya. Hari ni Tok Abah kena berhenti di sini. Minta ampun, minta maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, perut sakit. Aduh.